Okey, hai semua, Assalamualaikum. Bersama saya Miss Ash di eTution. So, hari ini saya ingin menerangkan tentang kereaktifan dan logam. So, di akhir pengajaran ini, apa yang awak dapat? Awak akan dapat mengenal pasti pelbagai jenis mineral. Okey, awak akan tahu ciri-ciri kereaktifan dan logam, dan awak juga akan mengetahui isu-isu perlombongan yang ada di Malaysia. So, hari ini saya akan kupas satu persatu. Okey. Okey, untuk kereaktifan dan logam, kereaktifan logam, pertama sekali saya akan terangkan tentang kepelbagaian mineral. Okey, so mineral yang kita ada, biasanya kita jumpa di kerak bumi. Dijumpai di kerak bumi, iaitu di lapisan luar sekali, kita panggil kerak bumi. Dan apa yang kita boleh jumpa, dia adalah unsur atau sebatian semula jadi, bukan organik, dan wujud dalam bentuk pepejal. Dan unsur ini atau sebatian wujud dalam bentuk pepejal. Dan semua ini, unsur ataupun sebatian, dia terbentuk secara semula jadi pada kerak bumi. Kerak bumi. Dan setiap unsur atau sebatian ini mempunyai komposisi kimia yang berlainan, dan atomnya juga tersusun secara berlainan. Ada corak tertentu, tersusun dalam corak tertentu. Atom contoh H2O, contohlah. Tapi H2O air, dia adalah bukan mineral walaupun kita ada air mineral, tapi dia bukan sejenis mineral. So macam H2O, atom dia berbentuk begini. Hidrogen 2 dan oksigen 1, kita panggil H2O. Untuk atom, unsur atau sebatian, setiap unsur dan sebatian dia mempunyai, atom dia mempunyai corak tertentu, dan setiap unsur dan sebatian mempunyai komposisi kimia yang berlainan, tidak sama. Okey, faham? Adakah saya laju? Saya harap saya boleh terangkan satu persatu lah. Okey, seterusnya untuk unsur semula jadi. Apa itu unsur semula jadi? Unsur semula jadi ni dia tak bergabung dengan mana-mana unsur. Dia tak bergabung dengan mana-mana unsur. Maksudnya dia satu saja. Lonely, dia seorang, dia tak bergabung dengan mana-mana. Contohnya macam emas, kuprum, perak. Ini adalah contoh-contoh unsur. Dia tidak bergabung dengan mana-mana unsur. Untuk sebatian pula, dia adalah unsur yang bergabung secara kimia. Dalam unsur yang bergabung secara kimia dan membentuk satu sebatian. Dia unsur bergabung dengan unsur lain secara kimia. Dia bergabung secara kimia. So, contoh unsur kita ada mama, marmar, bauksit. Itu adalah contoh-contoh unsur. Dia bergabung secara kimia dengan unsur yang lain. Maksudnya dia boleh dipisahkan secara kimia juga. So untuk pengetahuan awak, setiap unsur mempunyai kegunaan yang berbeza. Setiap unsur dia mempunyai kegunaan yang berbeza. Seterusnya ciri-ciri dan kegunaan.
Sebenarnya banyak unsur. Kita ada platinum, perak, emas, apa lagi? Emas, berlian, mama, batu kapur, kuarza, mika. Okey, so saya akan terangkan ciri-ciri dan kegunaannya. Okey, contohnya macam emas, ciri-ciri dia adalah lembut, dia boleh ditempa, maksudnya dia boleh dibentuk. Okey, mulur berkilat, mempunyai ketupatan yang tinggi. Okey, itu adalah contoh emas. Dan selalu emas kita gunakan sebagai perhiasan, barang perhiasan wanita macam emas lah, emas kita panggil emas kan. Okey, macam barang perhiasan wanita, kita guna juga sebagai membuat wang shilling. Okey, orang dulu guna wang shilling daripada emas, sebab emas ni dia mempunyai nilai tertentu. Dia mempunyai nilai. Okey, sampai sekarang mempunyai nilai. Dan emas juga boleh digunakan untuk membuat lita elektronik. Sebab apa? Sebab dia sangat tidak reaktif terhadap apa-apa bahan. Okay, jadi dia sesuai lah kalau kita nak buat lita elektrik, sebab dia tak akan mudah rosak. Okay, itu kegunaan emas. Untuk berlian, okay, biasanya berlian ni kita panggil permata, berlian permata. Perempuan sukalah berlian ni. Okay, untuk berlian, okay, dia adalah bahan yang paling keras. Dia mampu memotong kaca. Okay, so dia bahan yang paling keras, mempunyai kilauan yang gemelapan. Dia berkilau-kilau, cantik lah maksudnya. So dan dia tidak akan terjejas oleh asid, alkali atau sebatian organik. Untuk berlian, dia takkan terjejas oleh asid, alkali atau bahan organik yang lain. Okay, so apa kegunaan berlian ni? Pertama sekali, confirm kita tahu kegunaannya adalah barang kemas, cincin, rantai. Gediknya ai. Okay, lagi apa lagi kegunaan berlian selain cincin ataupun rantai? Kita boleh gunakan untuk memotong kaca. Tadi saya terangkan. Okay, memotong kaca. Lagi apa? Mengilap batu lain dan juga aplikasi elektronik. Okay, untuk marmar. Okay, marmar ni dia adalah keras dan tidak larut. Dia tidak larut dan tahan panas. Okay, biasanya marmar ni kita gunakan sebagai lantai ataupun lapik di atas meja. Kita gunakan marmar. Okay, ada lain sebenarnya. Okay, selain daripada tu kita ada perak juga. Perak, bukan negeri Perak. Okay, so ciri-ciri perak ni dia lembut, dia mulur dan mudah ditempa seperti emas juga. Okay, dia mudah ditempa. Okay, berkilat dan mempunyai konduksi elektrik yang tinggi. Okay, so apa maksud konduksi? Konduktor. Selain pada elektrik, konduksi elektrik dan juga haba lah. Apa maksud konduksi? Dia boleh mengalirkan elektrik dengan baik, dia boleh mengalirkan haba dengan baik. So biasanya perak ni kita gunakan dalam peralatan elektrik, membuat barang kemas. Okay, peralatan perak dan juga wang shilling. Okay, so ada lagi, apa lagi contoh-contohnya? Kita ada platinum. Okay, platinum. Okay, bukan kad kredit yang platinum tu, lain Okay, so platinum ni dia lembut. Ciri-ciri dia berkilat. Okay, dia boleh ditempa, maksudnya dia boleh berubah-ubah bentuk lah kan. Okay, mulur dan mempunyai takat lebuh yang tinggi. Maksudnya dia nak lebuh tu, dia memerlukan suhu yang sangat tinggi. Tu maksudnya dia mempunyai takat lebuh yang tinggi. So biasanya platinum digunakan sebagai mangkin bagi tindak balas kimia. Okay, ia juga digunakan dalam mengubah bermangkin barang kemas dan juga perhiasan. Okay, so disebabkan dia ni tahan mempunyai takat lebuh yang tinggi. Okay, dia sesuai digunakan untuk mangkin bahan kimia. Okay, untuk platinum.
Okey, selain daripada tu kita juga ada batu kapur, D E F G. Saya belajar PC. Batu kapur. Okey, apa ciri-ciri batu kapur? Okey, batu kapur ni keras dan dapat menampung tekanan. Okey, mudah untuk dibentuk, bertindak balas dengan asid dan terurai apabila dipanaskan. Itu adalah ciri-ciri batu kapur. Berbeza dengan marmar tadi. Okey, dia keras tapi dia mudah dibentuk lah. Okey, dan kegunaannya biasanya digunakan untuk membuat konkrit, kita buat rumah. Okey, guna batu kapur. Lagi buat apa lagi? Membuat perhiasan pun boleh. Batu kapur macam apa orang panggil tu? Pasu. Kita guna batu kapur. Okey. So batu kapur. Okey, lagi kita ada apa saya cakap tadi? Kuarza. 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 So, apa ciri-ciri kuarza? Dia sangat keras. Okey, tahan terhadap kedua-dua bahan kimia dan panas. Dia sangat-sangat keras, dia tahan bahan kimia dan juga panas. Okey, so biasanya digunakan sebagai batu permata. Kuarza ni kita gunakan sebagai batu permata. Okey, kita guna buat seramik, kaca dan bahan pelalas pada kertas pasir. Kertas pasir tu, kalau kecil-kecil tu, apa macam pasir tu, sebenarnya dia bukan pasir, dia adalah kuarza sebab dia sangat keras. Okey, kemudian dan last sekali saya akan terangkan tentang mika. Okey, mika. Okey. Unsur mika. Okey, apa ciri-ciri dia? Adalah penebat yang baik. Maksud penebat tidak boleh mengalirkan. Dia adalah penebat yang baik dan mempunyai rintangan elektrik yang tinggi serta tahan suhu yang tinggi. Okey, biasanya mika ni digunakan sebagai penebat haba di dalam alat-alat elektronik. Okey, mika contohnya iron. Okey, so iron ni, lagi apa lagi? Microwave kita guna mika sebab dia penebat haba dan juga elektrik yang sangat baik. Okey, dan seterusnya saya akan terangkan tentang kepelbagaian unsur bila dia bergabung dengan unsur lain menjadi apa. Okey, kalau logam bergabung dengan oksigen, dia akan menjadi oksida. Okey. Kalau logam bergabung dengan karbon dan juga oksigen, dia akan menjadi karbonat. Nama kat belakang dia ada karbonat. Okey, kalau logam bergabung dengan sulfur, dia akan menjadi sulfida. Okey, silikon dan oksigen akan menjadi silika. Okey, kalau logam campur silikon dan juga oksigen, dia akan menjadi silikat. Okey, kalau awak nampak dekat mana-mana unsur, dekat mana-mana sebatian, oksida, karbonat, sulfida, silika dengan silikat. Okey, maksudnya dalam unsur tu dia ada logam dan juga oksigen. Kalau oksida, kalau karbonat, maksudnya dalam sebatian itu mempunyai logam, karbon dan juga oksigen. Kalau awak nampak nama belakang dia sulfida, maksudnya dia logam yang bergabung dengan sulfur. Okey, kalau awak nampak silika, maksudnya dia silikon yang bergabung dengan oksigen. Dan kalau awak nampak silikat, maksudnya dia adalah logam yang bergabung dengan silikon dan juga oksigen. Okey, so itu adalah kepelbagaian mineral. Dan sekarang saya akan terangkan tentang ciri kereaktifan logam. Okey, so setiap unsur-unsur dan sebatian
mempunyai siri kereaktifan yang berbeza. Okey, setiap logam mempunyai siri kereaktifan yang berbeza. So, sesetengah logam dia bertindak balas lebih baik ataupun lebih segar dengan oksigen. Sesetengah logam pula, okey, dia bertindak balas kurang baik ataupun kurang maksudnya lebih lemah daripada oksigen. Itu maksudnya siri kereaktifan logam. Sebab setiap logam dia ada kereaktifan masing-masing. Okey, kalau awak tengok dekat sini, saya ada kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, besi, timah, plumbum, kuprum, merkuri, perak dan juga emas. Okey, semakin tinggi siri kereaktifan ini, maksudnya atas ni paling aktif. Okey, paling aktif. Bawah paling kurang aktif. So, semakin tinggi maksudnya paling aktif dengan paling aktif lah. Okey, so seterusnya saya nak terangkan kedudukan karbon dan hidrogen dahulu. Okey, so di mana tempatnya karbon dan juga hidrogen. Okey, so kedudukan karbon dan hidrogen, oksigen pula. Kedudukan karbon dan hidrogen. Okey, karbon berada di sini. Tulis warna biru. Karbon berada di atas zinc dan hidrogen berada di bawah zinc. Okey. So, kedudukan karbon dan juga hidrogen, macam mana kita nak tahu? Okey, logam itu lebih aktif ataupun kurang aktif daripada karbon ataupun hidrogen. Okey, pertama sekali menggunakan siri kereaktifan logam ni. Okey, dan selalunya paling famous dia akan keluar dalam exam. Dia akan bagi eksperimen. Confirm dia akan bagi eksperimen. Dia tak akan bagi awak masa ni tak ada mana. Dia akan bagi awak eksperimen. Okey. So, biasanya eksperimen ni saya terangkanlah. Karbon, okey. Macam mana kita nak tahu logam tersebut lebih macam mana kita nak tahu karbon lebih aktif daripada logam tersebut? Okey. So, apabila karbon adalah lebih reaktif, okey, apa yang jadi? Suatu logam akan mempunyai nyalaan ataupun bara. Awak akan nampak nyalaan ataupun bara. Maksudnya dia bertindak balas. Okey. Dan kedudukan karbon atau hidrogen ni, okey, karbon lah. Kedudukan karbon ni akan lebih tinggi dari logam tersebut. Maksudnya karbon lebih reaktif daripada zinc, besi, timah, plumbum, kuprum, merkuri, perak, emas. Okey. Dan untuk hidrogen pun besi, timah, plumbum, kuprum, merkuri, perak dan emas. Okey, reaktif. Okey, untuk karbon, okey, apa yang berlaku kalau logam yang kurang reaktif bergabung dengan karbon? Okey, kita akan mendapat karbon dioksida. Okey, dia akan menghasilkan karbon dioksida sebab dia boleh menarik oksigen yang terdapat dalam logam tersebut. So, dia akan menjadi karbon dioksida. Untuk hidrogen pula, okey, kalau hidrogen lebih reaktif, akan terdapat nyalaan juga. Tetapi hidrogen ni dia tak akan membentuk karbon dioksida, dia akan membentuk air. Sebab hidrogen tambah oksigen, jadilah air. So, kalau awak perasan, kenapa oksigen? Sebab setiap logam ni dia ada oksigen. Oksigen. Okey, oksigen. Setiap logam dia ada oksigen. Okey. So, kalau karbon bergabung dengan oksigen akan menjadi karbon dioksida. Okey, kalau hidrogen akan menjadi air. Okey, so itu saja untuk kedudukan karbon dan juga oksigen. Awak kena ingat, biasanya dia akan keluarkan jadual eksperimen. Okey, so awak kena perhatikan kalau nyalaan paling terang maksudnya benda tu paling reaktif. Nyalaan malam ataupun tiada nyalaan maksudnya dia kurang reaktif. Okey, sebab dia tidak bertindak balas. Okey, seterusnya dekat sini
pengekstrakan. Okey, pengekstrakan kita ada elektrolisis, penurunan oksida dan logam karbon, penurunan oksida logam dan karbon, pemanasan terus sebatian dan unsur dalam kerak bumi. Okey, maksudnya unsur dalam kerak bumi dia tak boleh diekstrak lagi lah, dia memang unsur tersebut. Okey, untuk elektrolisis, okey, biasanya untuk elektrolisis adalah daripada kalium, natrium, kalsium, magnesium dan juga aluminium. Kita menggunakan kaedah elektrolisis. Okey, kaedah A. Okey, seterusnya daripada sini sampai ke plumber, zinc, besi, timah, plumber, kita menggunakan penurunan oksida logam dan juga karbon. Okey, untuk kuprum dan juga merkuri, kita menggunakan pemanasan terus sebatian, dan di perak dan emas dia adalah unsur dalam kerak bumi, jadi maksudnya dia tidak boleh diekstrak lagi. Okey, dia tidak boleh diekstrak lagi. So, isu-isu perlombongan yang ada di Malaysia, okey, biasanya dia akan keluar dalam soalan kebat kemahiran berfikir aras tinggi. Apa isu-isu yang berlaku, isu-isu perlombongan yang berlaku di Malaysia? Okey, pertama sekali, okey, isu dia kemusnahan habitat. Kenapa? Macam mana berlakunya kemusnahan habitat? Okey, saya ingin terangkan. Okey, so bila awak nak melombong, okey, awak kena menebang semua pokok yang ada dekat kawasan perlombongan tersebut sebab awak nak korek tanah kan? Okey, jadi kalau awak dah botakkan tempat tu, apa jadi? Tempat habitat haiwan yang duduk dekat situ akan terjejas. Jadi haiwan-haiwan pun tak ada tempat tinggal dah. Itu maksudnya kemusnahan habitat. So, macam mana awak nak overcome this issue? Bahasa Inggeris kau. So, macam mana awak nak mengatasi masalah ini? Okay, pihak kerajaan lah yang kena bertindak, maksudnya mengawal perlombongan yang ada dekat Malaysia ni. Tak boleh buat serentak. Selepas melombong, kena buat penanaman semula, menghidupkan balik habitat haiwan tersebut. Dan perlombongan ni tak boleh dilakukan dekat kawasan-kawasan yang disimpan. Okey, contohnya macam hutan simpan, okey, tak boleh dilombong. Ataupun taman rekreasi memang tak boleh dilombong. Okey, seterusnya selain pada itu, kemusnahan habitat, nombor 2 kita ada pencemaran. Contohnya pencemaran air. Okey, so biasanya biji timah, biji kita kena basuh. So, sisa-sisa daripada basuhan biji tu akan menjadi air yang bertoksik. Biasanya orang akan mengalirkan dekat sungai-sungai. Orang tak bertanggungjawab lah, dia akan mengalirkan dekat sungai-sungai. Okey, selain daripada pencemaran air, kita ada pencemaran bunyi. So, biasanya mesin perlombongan ni, mesin lombong ni, dia mempunyai dia menggunakan, maksudnya dia ada bunyi yang sangat kuat. Macam gerudi tu, dia ada bunyi yang sangat kuat. Itulah maksudnya pencemaran bunyi lah. Okey, dan pencemaran udara pula. Okey, contohnya untuk pengekstrakan logam-logam ni, kita kena bakar logam tersebut. Okey, pembakaran logam ni boleh menghasilkan gas karbon monoksida. Okey, gas karbon monoksida tak elok untuk sistem respirasi kita. Okey, kemudian sudah dengan pencemaran. Okey, kita ada hakisan tanah, boleh menyebabkan hakisan tanah sebabkan awak dah botakkan pokok-pokok tadi tu, dah tebang-tebang pokok. So, apa yang berlaku? Hakisan tanah boleh terjadi. Dan last sekali, pembaziran elektrik. Kenapa? Sebab untuk membuat lombong ni, okay, mesin-mesin lombong ni menggunakan tenaga elektrik yang tinggi. Okay, menggunakan tenaga elektrik yang tinggi. Tak semestinya mesin. Untuk apa nama dia? Kilang. Okay, kilang perlombongan pun menggunakan tenaga elektrik yang tinggi. So, kalau kita tak menggunakan dengan betul, okay, akan berlakulah pembaziran tenaga elektrik. So, macam mana nak mengatasi pembaziran ini? Biasanya, biasalah, T-shape, kita gunakan peralatan yang menjimatkan tenaga. Okay, lagi apa? Kalau tak menggunakan peralatan
elektrik, peralatan pelembungan kena tutup switch. Okey, jangan biarkan dia terpasang kalau tak digunakan. Okey, itu sahaja daripada saya. So, macam saya cakap di akhir video, awak akan belajar tentang kereaktifan dan logam. Okey, awak akan tahu kepelbagaian mineral, awak akan tahu sendiri kereaktifan dan logam. So, itu sahaja daripada saya, Miss Ash di Equation. Jangan lupa follow kami untuk video-video yang lebih menarik. Okey, kalau ada apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah. Okey, komen dekat bawah video ni. Okey, kalau ada apa-apa yang awak ingin tanya pun boleh komen dekat bawah. Okey, jangan lupa subscribe, jangan lupa tengok banyak lagi video daripada kami. Dan rajin-rajinlah belajar. Sebab apa? Video ni kan punya ilmu. So kenalah tengok. Okey, so itu sahaja daripada saya, Miss Ash. Bye semua. Assalamualaikum. Semoga kita berjumpa lagi dan selamat berpuasa.